Qadim dan Azali itu ada sedikit perbezaan. Qadim itu pada yang maujud saja. Seperti zat Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu Qadim, Qudrah Allah Ta'ala itu Qadim. Tapi yang ghairu maujud tak ada. Tapi Azali tidak. Azali selain daripada yang maujud, yang ghairu maujud pun ada. Seperti tidak ada Tuhan. Pada Azali tidak ada Tuhan yang bersifat sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seperti zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada Azali gimana tak ada. Jadi kalau begitu, Qadim adalah khas, Azali am. Jadi kalaulah Qadim itu khas, Azali itu bersifat am, maka tiap-tiap Azali boleh dikatakan Qadim. Dalam kita kena betul sikit, silap susunan. Salah susun. Mungkin sempat kita mentolak sikit, kita tengok salah susun. Jadi tiap yang Azali boleh dikatakan Qadim, tetapi tidak boleh dikatakan Qadim itu Azali. Yang Azali boleh dikatakan Qadim, tapi yang Qadim tidak boleh dikatakan Azali. Kalau mengikut pendapat yang kedua lah. Kalau mengikut pendapat yang pertama, sama saja Qadim dan Azali, tak timbul perbahasan. Ini pendapat yang kedua. Bila ada segi perbezaan, timbul perbahasan. Ada yang A, ada yang khas, ada yang am. Qadim khas, Azali am. Am masuk kepada yang khas, yang khas tak masuk kepada yang am. Jadi Qadim tak boleh katakan Azali, tapi Azali boleh katakan Qadim. Saya buat contoh misal, cikgu dengan Tuan Nazir sekolah. Cikgu tu khas. Cikgu dengan Nazir. Nazir, kalau seorang tu Nazir, boleh panggil cikgu tak? Boleh, memang dia asal daripada cikgu. Biasanya kalau Nazir itu dari cikgu, dari ustaz. Jadi Nazir boleh panggil cikgu, tapi cikgu tak boleh panggil Nazir. Tak mesti cikgu jadi Nazir. Saya misal yang lain sikit lah. Rasul dengan Nabi. Rasul boleh sebut Nabi. Rasul boleh dipanggil Nabi. Tapi kalau Nabi boleh panggil Rasul? Tak boleh. Kenapa? Tak mesti Nabi jadi Rasul. Sebab ada Nabi yang tidak jadi Rasul. Tapi bila kata Rasul, sudah mesti Nabi. Tapi dia kata Nabi boleh panggil Rasul? Tak boleh. Sebab ada yang Nabi tak jadi Rasul. Tak mesti Nabi jadi Rasul. Tapi kalau ada Rasul, ada tamat jadi Nabi. Jadi begitulah, Azal ini boleh dikatakan Qadim. Tapi Qadim tidak boleh dikatakan Azali. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Tak faham tak apa, ini tak wajib. Yang wajib tu, kita wajib yakin Allah bersifat Qidam. Allah tu bersifat sedia. Adanya Allah tidak ada permulaan. Itu dia. Saudara-saudari para hadirin yang sekalian, kemudian tentang Qadimnya pula, kalau kita nisbahkan kepada nama, dia boleh dibagi ke perempat. Qadim ini kalau kita nisbahkan, kalau kita sandarkan kepada nama, dia boleh dibagi ke perempat bahagian. Yang pertama dikatakan Qadim sifati, seperti tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua Qadim zati, tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Yang ketiga Qadim idhafi, terdahulu sesuatu di atas sesuatu, seperti terdahulu bapa dinisbah kepada anak. Yang keempat Qadim zamani, Qadim yang dimaksudkan kepada masa, seperti lalu masa di atas sesuatu, ataupun lalu masa di atas satu masa, sekurang-kurangnya setahun. Maka Qadim hakiki, yaitu Qadim sifati dan Qadim zati, tiada harus dikatakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang Qadim ini, kalau kita nak bahas lagi, kalau kita nak sebahkan kepada nama, dia boleh dibagi kepada empat. Yang pertama dikatakan Qadim sifati.
Kadim yang dimaksudkan kepada sifat. Seperti sifat Allah Ta'ala itu tak ada permulaan. Seperti sama Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kudrah Allah Ta'ala tak ada permulaan. Basar Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan dan lain-lain. Itu kadim sifati namanya. Mana sifat Allah Ta'ala itu tak ada permulaan. Sifat Allah Ta'ala itu tiada dulu oleh tiada. Tak mahu tiada dulu baru sifat Allah itu ada. Sebab sifat Allah Ta'ala itu dia beri pada zat Allah Ta'ala kan. Kita dapatkan zat Allah Ta'ala itu kadim. Sedia ada. Kalaulah sifat itu dia beri pada zat Allah Ta'ala, zat Allah itu kadim, tentu sifatnya kadim sama. Kalau zat Allah Ta'ala itu kadim, tak ada permulaan, tentulah sifat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan, karena sifat dia beri pada zat. Dia sifat dia beri pada zat. Sifat macam mana pun mesti beri pada zat, dia tak boleh bersendiri. Sifat dia adalah berdiri pada zat, wajib berdiri pada zat, dia tak boleh bersendiri. Jadi kalau zat Allah Ta'ala itu kadim, sedangkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang itu banyak, berdiri pada zat Allah Ta'ala dengan sendirilah. Sifat Allah Ta'ala itu kadim juga. Kadim sifati namanya, sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Sifat itu dia beri pada zat. Misal ni lah, ni mukul. Yang mana zat, mana sifat. Ini kalau kita nak sebab pada makhluk lah untuk kita memudahkan. Tapi jangan kita samakan perbahasan zat Allah dan sifat-sifat Allah itu dengan perbahasan zat makhluk. Ya, jadi makhluk ya, dan sifat-sifat ini untuk mudah dipaham. Macam ini mukul. Mukul ini boleh dikatakan zat, tak salah. Boleh dikatakan jirim. Benda. Yang mana katakan zat? Buku itu nama kan? Buku itu nama. Zat nama ni mana? Ini yang terasa ni lah. Buku itu nama. Zat nama ni. Ini. Ini yang terasa ni. Sebab yang dapat kita lihat ini, dia beri pada zat tak? Mana zat yang kita kata? Jadi kalau pada makhluk ni, ini makhluk ni kan? Jadi kalau mengikut perbahasan pada kitab ini, sifatnya dapat dilihat. Zat tak dapat dilihat, ya. Zat tak dapat dilihat, boleh dirasa. Tapi sifat dapat dilihat, tapi tak boleh dirasa. Ya tak? Yang kita dapat lihat ni kan sifat, boleh rasa. Ini bukan sifat yang terasa ni, zatnya. Kemudian zatnya dapat dilihat, tak dapat dilihat, boleh dirasa. Sifatnya beri pada zat. Itu tak? Kemudian sifatnya boleh dipisahkan daripada zat. Sifat buku ni boleh dipisahkan dengan zat buku. Cuba pisahkan. Zat ya, bila tu tak boleh pisah. Jadi kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada zat Allah Taala itu kadim, sifatnya nanti tentulah kadim pula. Sebab sifat diberi pada zat. Kalau zat Allah Taala kadim, tentulah sifatnya kan kadim. Kalau zat yang baru itu dia baru, sifat yang baru juga baru. Zat makhluk tu baru, sifat makhluk juga adalah baru. Itu kadim sifati namanya. Tidak ada permulaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya sifat-sifat Allah Taala tidak ada permulaan. Seperti mana zat Allah Taala tidak ada permulaan. Jadi itu kadim zati namanya. Zat Allah Taala tidak ada permulaan, itu kadim zati. Zat Allah Taala itu dibangsakan kepada zat, ya. Zat Allah Taala itu tidak ada permulaan. Kadim idafi. Sama-sama Melayu ni apa nak katakan idafi? Sandaran ke? Ataupun tambahan. Kadang ada maksud tambahan. Malam ni ada kelas idafi lah. Mana ada kelas tambahan tu. Dalam bahasa Inggeris apa? Tuition tu. Jadi kadim idafi itu terdahulu sesuatu atas sesuatu. Seperti dahulu bapa daripada anak. Jadi bapa tu kadim juga kalau dia sebab kepada anak. Tapi ada permulaan. Itu kadim idafi namanya. Dibandingkan bapa dengan anak, bapa lebih dahulu daripada anak. Jadi boleh juga dikatakan bapa itu kadim, dinisbah dengan anak. Walaupun boleh dikatakan kadim, bapa itu disebab kepada anak, sebab bapa itu dulu daripada anak. Tetapi kedudukan bapa itu, jadi masih ada
Permulaan mesti ada, tiada dahulu baru datang ada.